TV KPM. Didik TV KPM. Assalamualaikum, salam sejahtera. Assalamualaikum semua yang menonton Road to Success SPM 2021. Baiklah, kepada semua yang menonton, jangan risau apa. Kita risaukan anda di luar sana. Kalau anda tak jaga SOP, Nissan ingatkan kepada semua agar kekal menjaga SOP di mana saja anda berada. Pakai pelitup muka dan jaga jarak sosial sekurang-kurangnya 1 meter. Jangan lupa tangan tu kerap cuci menggunakan air dan sabun serta sanitasi tangan anda apabila perlu. Baiklah, seperti biasa di episod Road to Success atau RTS, kita akan membincangkan subjek-subjek untuk menuju ke SPM 2021 yang bakal tiba untuk rakan-rakan kita. Hari ini, subjek kita adalah pendidikan seni visual, di mana kalau anda dapat lihat di atas meja di hadapan Nisa ni merupakan bahan-bahan seni yang dibawa oleh guru kita pada hari ini. Terasa macam dalam galeri pun ada, sebab ada banyak lukisan yang cantik-cantik dan hasil kerja pelajar yang saya kira sangat-sangat unik dan menarik. Dari tadi dah asyik tengok. Agaknya siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita pada hari ini? Kita tonton dahulu profil beliau. Baiklah, kita ingin mempersilakan guru pendidikan seni visual kita, iaitu Cikgu Juraiti. Mesra disapa Cikgu Ju dari SMK Lancang Pahang. Apa khabar, Cikgu? Sihat, Alhamdulillah. Ya, Nisa, apa khabar? saya. Alhamdulillah, saya hari sihat dan teruja untuk mata pelajaran kita pada hari ini. Sebab saya ada nampak banyak hasil kerja yang sangat-sangat cantik. Baiklah, Cikgu, sebelum tu, kalau kita dah menjaga jarak sosial kita ni dah lebih 1 meter. Di ruang yang tidak ada orang pun kita berdua je di sini. Jom, Cikgu. Jom. Kalau kita perlu membuka topik muka kita, jangan lupa untuk simpan pelitup muka anda di tempat yang selamat. Macam Nisa dan Cikgu ada bekas. Bekas khas ni kita boleh simpan pelitup muka kita, dan sekiranya masih bersih boleh kembali menggunakannya. Janji tidak melebihi penggunaan selama 8 jam. Dan kalau dah kotor, bawalah pelitup muka yang baru supaya kita dapat guna yang bersih untuk mengelakkan jangkitan dan memutuskan rantaian COVID-19. Baiklah, hari ini Cikgu kita akan belajar mengenai hasil-hasil seni ni. Semua adakah cikgu yang buat atau ada pelajar, ada murid-murid yang buat? Bagi painting lukisan-lukisan ini, catatan ni dihasilkan oleh saya sendiri dan juga bersama dengan orang yang special, suami saya. Wah, cantik-cantik cikgu. Kebetulan kami memang satu minat yang sama dan juga sama-sama cikgu seni. Jadi kita berkolaborasi lah. Cuma rumah ni dihasilkan oleh pelajar saya. Pelajar saya cantiknya. Di Kata 5. Yang ni masa kita melalui proses PDPR online baru-baru ni. PDPR mereka berjaya menghasilkan. Agaknya selepas 1 jam Road to Success hari ini, apa agaknya yang boleh dihasilkan oleh murid-murid. Baiklah cikgu, yang di rumah pun jangan lupa kalau kita ada aktiviti dan juga sedikit sesi pembelajaran sebentar lagi, jangan lupa untuk mengikuti dan kekal fokus selama 1 jam kita bersiaran. Kita akan membincangkan mengenai topik apa khususnya hari ini, cikgu? Hari ini kita akan bincangkan tentang format baru KSSM. Kalau 2021 ni kita ada format baru KSSM. Kalau sebelum ni KBSM. Hari ini saya akan terangkan tentang format KSSM yang terbaru, dan juga kita akan buat PDPR. Tajuk yang pertama dalam topik Kata 5, seni bina. Seni bina itu yang ada rumah di sini. Itu yang ada rumah tu. Maklumlah, saya dahulu tahun 2008 SPM, saya masih lagi format KBSM, dan rakan-rakan yang akan menduduki SPM 2021 merupakan kumpulan pertama, cikgu. Betul, yang akan menjawab peperiksaan dalam format baru. Cikgu, saya tidak bersendirian. Walaupun secara alam maya saya tetap nak jemput rakan-rakan untuk turut bersama-sama dengan saya, rakan-rakan dari seluruh Malaysia. Kerana dari 3 sekolah yang berbeza. Betul. Jom, saya rasa rakan-rakan saya dah bersedia. Kita nak panggil rakan-rakan dari SMK Lancang Pahang, dari SMK Pancong Negeri 9 dan SMK Simpang Pulai Perak. Hai kawan-kawan. Jom masuk kelas. Hai, Assalamualaikum semua, selamat pagi. Selamat pagi ke? Petang. Hai. Semuanya dah bersedia untuk pelajaran pada hari ini? Dah. Jom kita berkenalan. Siapa, sebutkan nama dan sekolah masing-masing, boleh ya? Kita mulakan dengan adik kita Zafira, silakan.
Assalamualaikum, nama saya Nur Kristina Zafira Abdul daripada SMK Pancu. SMK Pancu Negeri 9. Seterusnya, siapa rakan kita tadi yang Munish? Silakan perkenalkan diri. Selamat pagi Cikgu. Selamat pagi. Nama saya Ralinda Dari sekolah? dari SMK Pancang. SMK Lancang. Ini orang kampung. Orang Ya, kampung saya orang pun faham kampung. juga. Oh, ya ke? Ya, seterusnya Okey. rakan kita silakan. Yang di sebelah Munish tu tadi siapa ya? Sila perkenalkan diri. Amira. Aina ya? Aina, Amira. Silakan. Selamat pagi, nama saya Nur Ainan Azihah daripada SMK Simpang Pulai. SMK Simpang Pulai. Jauh. Baiklah. Jauh dia Perak. Jauh Seterusnya kena rakan kita. Siapa lagi ada bersama-sama dengan kita? Silakan. Ni bawah tu tadi. Tak nampak namanya. Okey. Irin? Irin ya namanya. Yang Silakan. pengawas tu Irin. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Ida Zrinas daripada SMK Lancang. SMK Lancang. Yang di sebelah Irin tadi yang berbaju biru juga, yang di bawah tu tadi. Siapa? Namanya sila perkenalkan diri. Okey. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Arifah binti Rosli daripada SMK Pancu. SMK Pancu. SMK Dan yang terakhir Pancu. sekali rakan kita. Seorang tadi. Ya, Hai. silakan. Assalamualaikum. Nama saya Amira Syafiqah, saya daripada SMK Lancang. SMK Lancang. Lancang. Terima kasih rakan-rakan kerana sudi bersama-sama dengan kita pada hari ini. Jom cikgu, Okey, jom. kita teruskan pelajaran kita hari ini iaitu subjek pendidikan seni visual. Silakan cikgu. Okey, Assalamualaikum, selamat sejahtera untuk Rau. Okey, terima kasih sebab sudi join cikgu pada hari ini. Okey, seperti biasa sebelum cikgu nak mulakan PDPC kita pada hari ini, kamu kena ready dengan buku teks kamu. Buku teks masing-masing. Buku teks masing-masing. Okey, ada bawa tak buku teks? Okey, tunjuk buku teks kamu. Yang di rumah pun cepat ambil buku teks tunjukkan anda. bukti yang kamu dah bersedia. Pendidikan seni visual tingkatan 5. Okey, bagus. Ya, Good. bagus. Okey, dengan tidak melengahkan masa, cikgu nak terangkan terlebih dahulu tentang format SPM pada tahun ini. Cikgu, tadi cikgu Ya. ada sebut format SPM ni yang terbaru, maknanya perkara sangat-sangat berbeza Ya, berbanding sangat berbeza kumpulan yang dan lepas. sangat penting. Sangat penting. Sebab terdapat perbezaan antara KBSM dengan KSSM. Maka sebabkan pentinglah rakan-rakan yang nak menduduki SPM tidak lama lagi kena kekal fokus, ambil pen dan kertas untuk menulis nota. Baiklah cikgu, kita berhenti Okey, rehat. Kita akan okey. kembali selepas ini. Rakan-rakan jangan ke mana-mana. Kita jumpa selepas ini. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Syafiqah, pelajar tingkatan 4 dari Sekolah Menengah Kebangsaan Pancung. Impian saya adalah untuk menjadi seorang inventor yang berjaya. Bidang seni reka bentuk adalah pilihan terbaik untuk menggapai cita-cita saya. Harapan saya dalam bidang kesenian agar subjek seni dapat memberikan impak yang besar dalam kalangan masyarakat. Kerana satu karya seni dapat menggambarkan berbagai perkara. Seni bukanlah sekadar subjek, ianya adalah sebuah kedamaian yang menyatukan masyarakat bersama. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali menonton Road to Success SPM 2021. Subjek kita hari ini adalah pendidikan seni visual bersama dengan Cikgu Ju dari SMK Lancang. Mungkin Cikgu Ju boleh kongsikan sedikit pengenalan kepada subjek ini. Okey, saya akan perkenalkan tentang subjek pendidikan seni visual ni. Ya. Okey, dalam subjek pendidikan seni visual, pembelajaran dilakukan secara inquiry, melalui 4 komponen utama, iaitu tentang persepsi seni, eksplorasi seni, ekspresi seni dan juga apresiasi seni. Cikgu Ju, apa maksud persepsi seni tu? Persepsi seni ni lebih kepada persoalan atau pengetahuan tentang pendidikan seni visual. Manakala eksplorasi itu adalah kajian, kita explore, kita lihat, dan seterusnya ekspresi itu kita meluahkan perasaan dengan menghasilkan karya-karya yang ada. Dan yang terakhir sekali adalah sesi apresiasi seni. Menghargai cikgu ya? Yes, menghargai, pandai Nisa. Dalam seni itu sendiri kita memupuk nilai menghargai kepada murid-murid. Dan seterusnya pembelajaran ini dilakukan melalui aktiviti perbincangan, penerokaan, eksperimentasi dan juga apresiasi sesuai dengan keperluan pembelajaran abad ke-21. Okey, jadi saya teruskan. Silakan cikgu. Okey, cikgu teruskan tentang format peperiksaan. Jadi anak-anak murid di luar sana, di rumah dan juga di studio, boleh salin ilmu yang cikgu bagi pada hari inilah. Dalam format peperiksaan ni yang baru yang kamu ni sangat penting untuk kamu kerana format KSSM tak sama dengan KBSM Nisa. Untuk format peperiksaan, format KSSM, yang pertama ada kertas 1.
Okey, kertas 1 iaitu soalan yang merangkumi tentang objektif. Okey, yang terbahagi kepada 40 soalan dan masa yang diberikan adalah selama 1 jam. Okey, soalan A, B, C, D. Ya. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kertas 2 iaitu seni halus. Okey, seni halus terdapat 6 pilihan soalan. Okey, 6 pilihan soalan dan murid-murid boleh menjawab dalam masa 3 jam. 3 jam, lama tu, cikgu. 3 jam. Ya, sangat lama. Dan untuk kertas 2 ini, seni halus ini, murid-murid akan dibekalkan dengan soalan 1 minggu lebih awal daripada peperiksaan sebenar. Okey. Maknanya dapat soalan terlebih dahulu dan mereka akan pilih salah satu. Ya, betul. Ya. Kerana seni ni kita mempunyai ataupun kita menggunakan masa untuk mencari idea. Ya. Okey, mencari idea. Jadi dalam masa tempoh 1 minggu tu murid-murid boleh buat kajian, buat kajian, latihan dan sebagainya. Menyediakan bahan-bahan yang ingin digunakan. Betul, Nisa. Dan itu yang orang kata poin yang paling penting untuk subjek seni ini adalah sangat senang untuk skor, Nisa. Sangat senang. Sangat senang. Kerana apa? Hanya paper 1 atau kertas 1 sahaja yang mereka kena menjawab dalam waktu sebenar peperiksaan. Yang 40 soalan tu dalam masa 1 jam. Okey, untuk kertas 2 3 jam. Okey, tapi 1 minggu lebih awal. Kita tengok kepada kertas 3 pula. Okey, kertas 3, murid-murid ni akan diberikan dia orang kata peperiksaan ni untuk kertas 3 ni akan dinilai daripada Februari, sepatutnya Februari sehingga Julai. Tapi sebabkan kita ni ada masalah pandemik, jadi lambatlah murid-murid kita dapat soalan ni. Jadi saya jangkakan antara April sehingga September. Okey. Seterusnya, tadi cikgu terangkan tentang format kertas 1, kertas 2, kertas 3. Okey, sekarang cikgu nak terangkan macam mana ataupun apa yang terkandung dalam kertas 1, Nisa. Murid-murid kena tahu sebab dia adalah batch pertama. Ya, kumpulan batch pertama untuk yang KSSM. Sebelum ini tak jawab dalam format ini. Okey, kalau sebelum ni soalan 50 soalan KBSM. 50 soalan. Jadi bila masuk format KSSM, murid-murid kita perlu menjawab 40 soalan sahaja. Okey, 40 soalan sahaja. Okey, kita tengok. Okey, terbahagi kepada 3, Nisa. Ada 3 aras. Okey, Amira, Rau, okey ya. Okey, Irin, anak-anak murid okey. Okey, kita terbahagi kepada 3 aras iaitu aras tinggi, aras sederhana dan juga aras rendah. Okey, kalau nampak, okey, kalau kamu lihat ada nombor 2, 3, 5, okey, itu adalah skala. Skala soalan tu. Okey, maksudnya soalan yang paling banyak yang akan dikeluarkan adalah soalan yang aras rendah. Jadi jangan risau, sangat senang untuk skor. Tak tahu berapa kali cikgu nak ucap tapi sangat senang. Sangat senang. Okey, saya akan terangkan sedikit tentang aras tinggi ni, Nisa. Ya. Okey, soalan aras tinggi ni soalan yang berkaitan dengan teknik, dengan sejarah, dengan tokoh-tokoh karya-karya yang terkenal. Senang cerita, soalan aras tinggi ni tak boleh goreng. Ya. Tak boleh goreng. Tapi soalan dia sikit je. Murid-murid jangan cikgu saya tak boleh jawab, tak boleh. Sebab soalan tu ada 2 je skala dia. Maksudnya tak banyak, sikit saja. Okey, kalau katalah kita ada 40 soalan, mungkin 3 atau 4 soalan je aras tinggi. Okey. Seterusnya kita pergi pada aras rendah. Okey, aras sederhana. Okey, aras sederhana ni soalan yang orang kata ada perlukan sedikit kajian. Okey, kena ada sedikit kajian yang ke arah kebat. Okey, kemahiran berfikir aras tinggi. Dan seterusnya, soalan yang paling banyak macam cikgu bagi tahu tadi senang nak skor adalah aras rendah. Okey, soalan yang ringan dan boleh berfikir secara logik. Okey. Okey, seterusnya kita dah tahu tentang format. Kita ada kertas 1, kertas 2 dan juga kertas 3. Jadi tak lengkap kalau cikgu tak bagi sedikit tips ataupun teknik macam mana kita nak jawab kertas 1. Okey, macam mana nak jawab kertas 1? Yang pertama kamu kena baca dulu soalan tu. Of course lah, Nisa kan. Yeah. Apa-apa sekalipun kita kena baca dulu. Okey, kena baca buka dulu. Terus tanda A, B, C. Itu tak ada tu. Kita baca dulu soalan baca dulu soalan, berhati-hati. Okey, yang kedua kita fikirkan jawapan yang bersesuaian, okey, dan tepat. Okey, sekiranya buntu tak tahu, fikir secara logik. Okey, seterusnya perhatikan kehendak soalan. Yang ni penting kena alert murid-murid. Sebab apa? Sebab ada muridnya, Nisa, dia terlepas pandang tentang perkataan kecuali tu. Bila dia terlepas, sangat bahaya. Sebenarnya soalan itu memerangkap murid-murid. Jadi alert dengan perkataan-perkataan seperti itulah. Okey. Seterusnya yang terakhir dah tentu kena jawab. Okey, kita kena jawablah soalan tu. Jangan biarkan kertas objektif kamu tu kosong. Make sure kamu kira bila dah siapnya, Nisa, kira ke-40 bulatan tu telah
dibulatkan, kan, dah hitamkan. Okey, jawab soalannya. Okey. Dah ready ke untuk soalan kertas 2? Okey, cikgu nak terangkan tentang format kertas 2. Boleh Nisa cikgu teruskan? Ya. Okey, cikgu teruskan. Kertas 2 macam cikgu dah bentangkan tadi, kertas 2 3 jam masa yang diberikan. Okey, soalan diberi seminggu lebih awal. Kita tengok apa yang terkandung dalam soalan kertas 2. Okey, dalam kertas 2 ni kita ada 6 pilihan tajuk. 6. Banyak Nisa pilihan dia boleh pilih. Okey, kamu semua, Amira, okey, Aina, kamu boleh pilih. Pilihlah soalan yang bersesuaian. Jangan pilih soalan yang kita rasa kita tak mampu biasa, buat tapi kita nak buat. Sebab apa? Sebab kawan buat. Tak boleh. Jangan ikut kawan. Jangan ikut kawan. Okey. Soalan yang pertama selalunya figura dan fantasi. Ini pertama ni bukan cikgu kata itu soalan nombor 1, tak soalan ini adalah contoh kandungan-kandungan soalan tu. Okey, figura dan fantasi. Contoh soalan tu, anda melihat satu pertarungan sengit antara dua jenis robot yang berbeza bentuknya. Okey, maksudnya kat sini figura tu adalah robot tu, dan fantasi tu suasana pertarungan yang sengit. Okey, yang kedua adalah figura dan juga suasana. Contohnya Nisa, anda dan rakan sedang menjalankan aktiviti scuba. Okey, figura tu menunjukkan tentang rakan tu, anda dan rakan, figura orang manusia, okey, orang. Dan suasana tu aktiviti scuba. Okey, tu kamu kena alert ya. Okey, yang seterusnya figura dan haiwan. Apa yang terkandung dalam figura dan haiwan ini, Nisa? Yang pertama, contoh soalan dia, seorang kanak-kanak. Okey, seorang kanak-kanak itu figura manusia. Okey, dan seterusnya sedang memberikan makanan kepada seekor burung. Burung tu figura apa? Haiwan. Okey, dan seterusnya soalan yang keempat, landscape pemandangan. Ini soalan ni biasanya favorite lah. Setiap kali keluar mesti ada soalan tentang pemandangan. Ataupun suasana lain lah yang menunjuk kepada alam sekitar. Okey. Contoh soalan, pada suatu pagi hujan turun dengan lebat beserta angin yang kuat. Beberapa batang pokok tumbang dan menghempap gerai-gerai kecil. Gambarkan suasana tersebut. Okey. Boleh gambar tak Nisa? Agak-agak pernah tengok tak pokok yang tumbang menimpa gerai-gerai. Ini aras tinggi sebenarnya. Bila dia menggambarkan sesuatu yang kita susah nak lihat, itu ada soalan yang hebat. Okey, yang aras tinggi. Okey, seterusnya alam benda. Contoh, ni contoh ni Nisa, cikgu bagikan contoh SPM 2020. Baik. Ni hot lagi ini soalan yang popular pelajar jawab Nisa. Kenapa, contoh dia sebuah bakul sampah yang telah dipenuhi dengan kertas dan juga tin terletak di sudut sebuah bilik. Kalau kita fikir secara logik, simple. Untuk bakul sampah, ada sampah ada di sudut tin bilik. Kat bilik. Kan? Jadi sesuatu yang senang untuk kita gambarkan. Okey, ini aras rendah. Dan dia merujuk kepada alam benda. Dan yang terakhir sekali adalah fantasi dan juga figura. Contoh soalan dia, angkasawan sedang bertarung dengan makhluk asing di ruang angkasa. Ini contoh-contoh kandungan ke-6 pilihan soalan dalam kertas 2. Jadi pelajar perlu memilih salah satu. Dan waktu yang ada sebelum hari peperiksaan tu adalah waktu untuk murid-murid memikirkan idea. Betul. Dan menentukan peralatan nak guna apa, krayon ke. Yes. Yang itu cikgu akan teruskan Nisa, sebab cikgu ada bagi teknik juga untuk kertas 2. Cikgu ni pemurah. Jadi semuanya cikgu nak kongsi supaya cikgu nak brainstorm yang seni tu senang je Nisa. Okey, senang. Tak perlu ditakutkan. Cikgu nak bagi 6 tips. Macam Sediakan mana nak jawab. masing-masing. Catat cepat. Okey. Catat rakan-rakan semua. Kita nak catat teknik menjawab soalan untuk kertas 2. Okey. Yang pertama, baca. Tengok. Kertas 1 tadi kita perlu baca. Kertas 2 pun kena baca Nisa. Okey. Amira tolong catat. Irin, Rau. Okey. Zafira, Kristina, Aina. Cikgu dah ingat dah ke-6. Catat ya. Yang pertama adalah baca. Okey, baca dan faham kehendak soalan tu. Apa yang soalan tu nak, kamu kena faham. Jangan baca sepintas lalu nak jawab yang ni. No. Baca dulu ke-6 pilihan yang ada. Dah baca, lepas tu semak soalan tu semula. Yang mana yang lebih dekat dengan diri kamu, ikut kemampuan. Ikut kemampuan. Jangan pilih tengok random, kau jawab apa aku nak. Tak boleh ya. Prinsip yang pertama, percaya pada diri sendiri Nisa. Sebab hanya kita yang tahu kemampuan kita. Okey, seterusnya teknik yang kedua, pilih. Kita dah baca ke-6 soalan tu tadi, kita pilih satu saja. Pilih satu, ikut minat dan alat yang ada. Sebab kita faham Nisa, ada pelajar yang tak cukup kelengkapan dia. Ada pelajar yang ada watercolor, ada pelajar yang ada pencil color. Jadi tak sama.
Dan ada yang mengikut kegemaran. Ya, betul. Ada yang suka cat minyak, ada yang suka warna air dan sebagainya. Itu saya kata tadi, ikut kemahiran dan juga kemampuan. Kemampuan tu banyak, Nisa. Betul. Dari segi peralatan, daripada idea kita dan juga yang paling penting kemampuan dari segi teknik kita. Teknik kita. Okey, seterusnya kita pergi ke ketiga, iaitu kaji. Sebab apa cikgu cakap kaji? Sebab dalam masa tempoh 1 minggu soalan yang telah diedarkan tu, pelajar-pelajar, murid-murid ada masa untuk kaji. Betul. Jadi kalau kamu dah pilih satu soalan, kamu kena kajilah. Okey, contohnya Nisa, cikgu bagi satu contoh. Dalam soalan perlukan sebiji buah apple. Baik. Jadi katakan ada pelajar yang tak pernah makan buah apple, tak tahu buah apple, dan dia tak boleh nak draw, tak boleh nak lukis buah apple tu. So inilah berlakunya kita kata eksplorasi seni tadi, kajian. Jadi gunakan tu kaji. Okey, kaji macam mana bentuk buah tu, apa warna-warna buah apple yang ada, sebab apa? Kita nak lukis nanti. Betul? Kat situ adalah kajian. Okey, yang paling penting kat sini, setelah buat kajian tu boleh Google, boleh. Sekarang ni banyak medium, okey? Banyak medium. Lagi satu, sekarang ni kita beruntung sebab ramai guru-guru seni, guru-guru seni ada ramai yang akan buat eksperimen terlebih dahulu kepada pelajar-pelajar dia, ada buat demonstrasi. Jadi jangan lepaskan peluang berkolaborasi dengan cikgu. Mohon idea cikgu dan juga kawan-kawan Nisa. Kalau tak tahu jangan malu bertanya. Betul. Cikgu-cikgu di sekolah terbuka hati untuk membantu. Tunggulah murid-murid datang bertanya. Betul. Okey, yang seterusnya pastikan soalan yang kita pilih tu, kita dah kaji tu mesti bertepatan dengan tema. Okey, bertepatan dengan tema. Okey, yang keempat, kita dah baca soalan, kita dah pilih soalan, kita dah kaji soalan. Yang keempat, kita mulakan dengan lakaran ataupun lukisan. Maksudnya kita dah explore tadi, macam mana kita nak menterjemahkan idea yang kita ada tu kepada sekeping kertas. Ini kita masuk kepada apresiasi seni jugalah, ekspresi seni. Okey. Kita perlu yang pertama tu buat lakaran. Okey, dalam bahasa Inggeris kita panggil thumbnail. Lakaran kecil. Okey, sebab kita tak boleh draw terus, kita nak cari idea, kita buat yang kecil dahulu. Kemudian buat beberapa olahan. Jangan dah satu kamu dah lukis, okey, kamu dah lukis satu, kamu dah assume kamu nak yang tu je. Macam tu saja. Tak boleh. Okay, kita kena pecahkan sedikit idea kita. Betulkan, itu yang saya cakap kat situ, saya tulis kat situ, susun, atur ruang. Sebab dalam seni ni kita penting tentang komposisi. Kedudukan, lukisan kita, lakaran kita mesti ada keseimbangan kan. Kita kena ada itulah. Jadi kita buatlah beberapa olahan. Okay, next. Dah dapat olahan. Katakan kamu dah ada 4 contoh olahan yang kamu dah buat. Apa yang perlu kita buat? Pilih satu je, Nisa. Pilih warna. Kita nak warna ni. Pilih satu. Kita ada buat lakaran 4 contoh. Tadi kan kita kata ada tambah 4, olahan. Okay, ada 4 contoh. Okay, pilih satu untuk kita buat kajian warna. Oh, baik. Antara keempat-empat kita dah susun atur. Kita rasa yang nombor 2 ni paling senang untuk kita lukis. Jadi kita ambil nombor 2 ni punya lakaran. Kita buat kajian warna. Okey, kita kena pilihlah warna-warna yang bersesuaian. Okey, dalam seni ni Nisa, mereka dah belajar, murid-murid dah belajar daripada tingkatan 1 lagi tentang bahasa seni visual. Betul. Kita belajar tentang garisan, warna, jalinan dan sebagainya. Jadi dalam warna ni adalah dalam bahasa seni visual. Mereka kena menggunakan warna-warna yang pro dan kontra. Ada warna yang gelap, warna yang cerah, sebab setiap warna tu membawa maksud-maksud yang tersendiri. Okey, seterusnya yang keenam adalah rujuk. Yang ini sangat penting untuk murid-murid kita. Sebab apa? Kalau kita tak berguru, kita sesat jalan, Nisa. Jadi kita dah buat, kita buat lakaran, everything kita dah buat, kita rujuk cikgu kita. Ada masa lagi kita rujuk cikgu kita. Cikgu, betul tak yang saya buat ni? Okey tak cikgu? Ada tak kat mana-mana boleh tambah baik? Kat situlah pentingnya bimbingan guru-guru. Okey, sebelum masuk ke Dewan Peperiksaan. Ada masa lebih kurang 1 minggu ya sebelum keta 2. Ya, betul. 1 minggu tu rakan-rakan adik-adik semua gunakan sebaik-baiknya untuk bersedia. Maklumlah selama 3 jam apa-apa boleh berlaku. Pilih soalan ataupun yang lebih dekat dan lebih rasa macam yakin. Jangan ikut kawan. Jangan jap lagi. Siapa Aina mesej ni, awak buat apa? Saya pilih soalan ni. Alamak Aina. Jangan rasa tergugat lah. Kalau rakan-rakan yang lain pilih topik yang berlainan dengan anda semua. Setakat ni kawan-kawan semua okey? Kalau okey bagi Kak Nisa thumbs up. Adik-adik kita di studio ni thumbs up okey ya?
Okey. Dah faham ya bagaimana nanti akan menduduki peperiksaan SPM 2021 memandangkan adik-adik merupakan kumpulan pertama yang akan menjawab soalan dalam format baharu ini. Betul, yang di rumah pun adik saya pun kata 5 ya. Jangan macam-macam. Jangan macam-macam Ya, rakan-rakan di luar sana setakat ini diharapkan telah pun mengambil nota, menulis perkara-perkara penting yang anda perlu lakukan sebelum tibanya SPM 2021. Baiklah rakan-rakan di rumah dan di studio, Cikgu Ju, jom kita berehat dahulu. Jangan ke mana-mana, kita jumpa selepas ini. Selamat sejahtera dan Assalamualaikum. Hari ini saya akan bagikan pandangan saya tentang subjek pendidikan seni visual. Pada pandangan saya, ia merupakan subjek yang sangat seronok dan ia membantu ramai murid untuk menghilangkan stres. Ia juga dapat membantu kami dalam mempelajari sejarah-sejarah seni yang ada di sekeliling Malaysia serta serata dunia. Ia juga dapat membantu saya serta ramai lagi pelajar lain dalam bidang seni. Jadi itu saja pandangan saya terhadap subjek pendidikan seni visual. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Anda masih menonton Road to Success SPM 2021. Hari ini kita membincangkan mengenai mata pelajaran pendidikan seni visual dengan Cikgu Ju dan rakan-rakan kita. Baiklah, tadi Cikgu Ju dah berkongsi mengenai teknik menjawab kertas tu. Pemakahannya macam mana pula Cikgu? Okey. Cikgu teruskan dengan kriteria pemakahan untuk kertas 2 ya Nisa. Okey, murid-murid tolong take note ya. Ini antara bonus untuk kamu sebelum kamu menjawab peperiksaan kertas 2. Okey, dalam untuk penilaian kita bahagi kepada 4 iaitu interpretasi, media, gubahan dan juga kreativiti. Cikgu nak ada soal jawablah sikit. Siapa yang tahu tentang interpretasi? Siapa tahu interpretasi? Jawab cepat. Saya. Silakan. Okey, silakan. Apa yang dikatakan dengan interpretasi? Interpretasi adalah ketepatan tema dan soalan. Betul. Ketepatan Nampaknya dia tema dah studi awal. Ya, dia faham. Dia faham. Okey. Baik. Betul, dia ketepatan. Okey, media. Siapa nak jawab tentang Siapa media? jawab media? Saya. Sila. Okey, silakan. Media adalah bahan, alat dan bahan. Contohnya penggunaan warna. Betul. Alat dan bahan media. Okey, nampaknya mereka faham ni Nisa. Setakat ni mereka mengikuti. Mengikuti. Nampaknya. Okey, dengan tekun. Sebab batch pertama kan? Okey, betul. Alat dan media adalah alat dan bahan yang digunakan dalam peperiksaan tu nantilah. Jadi mereka kena tahu dan kena ready lebih awal. Okay, janganlah pagi esok nak exam, pagi esok nak cari brush colour semua. Okey, tak bolehlah macam tu. Okey, yang ketiga adalah gubahan. Siapa yang tahu tentang gubahan? Siapa tahu? Kat tangan cepat. Saya, Cikgu. Okey, Rau. Teruskan, Rau. Gubahan ialah olahan reka letak yang mengandungi komposisi ruang dan sebagainya. Betul. Bagus. Rau ni walaupun dia pelajar sedikit nakal dalam kelas cikgu, tapi dia adalah orang yang insan yang menggembirakan pelajar lain dalam kelas. Saya selalu panggil Rau ni comel. Dia comel. Kan. Setiap pelajar ni biasanya cikgu-cikgu yang Nisa, kita keluar topik sikit kan. Antara cikgu-cikgu ni biasanya setiap pelajar ni ada nama-nama glamour dia. Kalau sekolah SMK Lancang ni lah comel lah. Yang ni dia paling comel. Dia kecil walaupun dia tingkatan 5 tapi body dia macam tingkatan 3. Saya selalu usik dia. Okey, seterusnya kita lebih teruskan nanti Rau malu. Okey, kita teruskan dengan kreativiti. Apa yang dikatakan dengan kreativiti? Apa tu kreativiti kawan-kawan? Siapa nak jawab? Saya, Cikgu. Silakan. Irin. Kreativiti adalah kegemasan dan nilai karya yang dihasilkan. Betul. Ya, betul. Okey, Baik. bagus. Maksudnya Bagus, kamu dah kawan-kawan bersedia. Bagus, kamu dah bersedia. Jadi, cikgu tak nak habiskan masa. Cikgu akan terus kepada seterusnya. Okey, tadi kita dah pelajari semua format. Cikgu dah terrahsia dengan kamu. Cikgu dah terangkan semua, everything. Daripada format kertas 1, kertas 2 dan kertas 3. Sekarang kita teruskan dengan PDPC kita. Okey, kita teruskan Nisa dengan tajuk-tajuk yang pelajar atau murid-murid akan pelajari dalam mata pelajaran pendidikan seni visual tingkatan 5. Okey, ini di antara tajuk-tajuknya Nisa. Okey, bab 1 murid-murid akan belajar tentang bidang sejarah dan apresiasi seni. Okey, tajuk dia adalah seni bina. Okey, yang kedua,
seni halus ataupun bidang yang kedua seni halus. Okey, dalam bidang seni halus ni murid-murid akan mempelajari tentang seni lukisan, seni catan dan juga seni arca. Dekat sinilah banyak soalan-soalan aras tinggi Nisa. Sebab kita akan pelajari siapa. Okey, contoh tentang seni lukisan, siapakah tokoh-tokoh yang popular? Apakah karya-karya yang mereka hasilkan? Jadi kat sini murid-murid kena alert lah untuk topik yang ini. Kena ulang kaji sedikit. Kena ulang kaji. Untuk aras tinggi saya Nisa. Okey, yang seterusnya adalah bab 3 bidang reka bentuk. Murid-murid akan didedahkan tentang reka bentuk industri. Okey. Seterusnya bab yang keempat, murid-murid akan mempelajari tentang bidang seni craft. Dalam seni kita akan bagi pendedahan kepada murid-murid tentang seni batik Nisa. Menarik, sangat menarik. Dalam topik KSSM kali ini, murid-murid mempelajari tajuk-tajuk yang best. Yang happening. Okey, seterusnya bab 5 tentang bidang komunikasi visual, iaitu tentang seni reka grafik dan juga infografi. Banyak bidang dalam seni. Jadi jangan kata seni hanya melukis. Jangan kata seni hanya melukis. Terlalu banyak bidang dalam seni visual ni Nisa. Sebab saya kadang-kadang ada pendapat orang ramai seni tu lukisan. Tak. Kat sini saya nak tegaskan. Saya ambil peluang ni, saya nak tegaskan. Bidang seni tu meluas. Meluas, bukan sekadar lakaran sahaja. Merangkumi pelbagai. Okey, seterusnya bidang ke-6. Ini bidang yang terakhir. Mereka belajar 6 je. Suka. Nisa suka. Mesti suka selfie Nisa. Saya suka ambil gambar. Suka ambil gambar, betul. Kalau kita nak ambil gambar pun, nak menghasilkan gambar yang cantik, kena ada ilmu. Betul tak Nisa? Betul, kita kena ada ilmu. Jadi murid-murid tingkatan 5 ni, mereka didedahkan dengan seni foto. Memanipulasi imej dan juga e-portfolio. Jadi mungkin sebab itulah rakan-rakan kita sekarang ambil gambar kat Instagram cantik. Rupanya sebab belajar ni. Yes, mereka dah advance sangat. Kadang-kadang mereka yang ajar cikgu. Tapi tak apa, bila kita sebut PDPC, pembelajaran, kita dua hala. Murid tahu, kongsi. Guru tahu, kongsi. Inilah yang akan dipelajari 6 tajuk dalam pendidikan seni visual tingkatan 5. Tingkatan 5 yang terbaru. So ini adalah standard kandungan. So hari ini cikgu nak ajar tentang seni bina je dahulu Jom cikgu. Nampak tak model kat situ? Boleh Nisa pegang sikit tak Nisa? Boleh angkat sikit. Saya risau kejap lagi kan saya pegang tak apa. Tak jadi apa. Itu kukuh tu, konkret. Oh baik. Boleh tengok. Ini contoh. Ini contoh daripada Irin. Mana Irin? Angkat tangan Irin. Oh Irin ke yang buat ni? Itu Irin punya sumbangan Irin daripada SMK Lancang. Cantiknya. Cantik. Ini model yang kita hasilkan ni masa berlakunya PDPR online awal tahun hari tu inilah hasil yang dihasilkan oleh Irin. Kalau saya yang buat ni tak tahu jadi reban mungkin. Kita nak buat kena ada jiwa. Orang seni nak menghasilkan sesuatu karya dia kena ada jiwa. Mana Irin tadi? Irin, angkat tangan Irin. Mana Irin? Itu dia. Cantik Irin punya ni. Lama tak Irin ambil masa untuk buat rumah ni? Lama lah juga. Berapa lama tu? Sehari, 2 hari ada? Dalam sehari gitu. Sehari lebih jugalah. Wah. Ada bantuan sesiapa ke tak ada? Ada. Ada? Ada. Bimbingan ayah dia. Buat dengan mak dengan ayah. Wah, kan menarik. Terima kasih Irin. Bagus Irin. Saya dah pilih dia. Sebab bila kita masa berlakunya PDPR online kan, sebab pandemik ni, saya ajar anak-anak murid saya melalui YouTube je. Untuk yang belum tahu channel cikgu, cikgu sebut kat sini sikit. Cikgu Ju Channel. Cikgu Ju Channel. Dalam channel cikgu tu semua tentang seni, cikgu dah mendigitalkan buku teks dalam bentuk video. Sangat lengkap. Jadi murid yang malas baca, kamu boleh tengok YouTube cikgu, boleh search. Ambil peluang ini untuk ulang kaji. Nanti nak kembali ke sekolah kan. Betul. Dan sebelum cikgu terlupa, untuk bahasa seni visual, murid-murid ni kadang-kadang dah lupa, dah terlalu lama. Boleh ikuti channel Cikgu Syukri Hassan. Cikgu Syukri Hassan. CG Syukri Hassan. Channel tu untuk rujukan bahasa seni visual. Nampak tak ada ilmu, ada informasi tambahan untuk semua yang menonton. Tunjuk sayang sangat cikgu kat korang. Jadi kita kongsi. Jangan lupa channel tu. Dalam untuk tingkatan 5 ni ada standard kandungan yang murid-murid kena tahu, iaitu tentang pemahaman tentang konsep seni, eksplorasi maklumat,
penzahiran idea juga penghayatan terhadap hasil karya seni bina dengan menggunakan bahasa seni visual. Sebab tu cikgu cakap tadi rujuk channel tu. Okey. Seterusnya. Inilah kita nak gambaran tentang seni bina ni, Nisa. Contoh Istana Melaka, contoh. Contoh. Sebelum ni kita selalu tengok je tepi jalan tapi kita tak tahu ilmunya. Betul tak, Nisa? Betul, kita tengok wah cantik. Kebiasaannya orang hanya menilai sahaja dan tak tahu asal usul dan sejarah. Betul tak? Tapi dalam tingkatan 5 KSSM ni kita akan mempelajari tentang sejarah dan juga apresiasi. Kita akan mempelajari bagaimana nak menghargai karya-karya tokoh-tokoh kita. Okey. Yang pertama, unsur tradisi, ada reka bentuk, ada ragam hias, kemahiran pandai tukang. Dulu-dulu orang-orang pandai tukang yang buat. Nak cari sekarang dah susah. Maklumlah teknologi zaman dahulu berbeza dengan zaman sekarang. Bayangkan mereka dapat bina istana sebesar dan secantik ini. Kokoh sampai sekarang. Okey, dalam seni bina ni Nisa, okey, anak-anak murid cikgu, okey, dalam seni bina ni banyak berhubung kait dengan identiti masyarakat kita yang berbilang kaum. Okey, kat sini sebenarnya kita tengok bila kita sebut tentang sejarah, dalam seni ni dia ada elemen merentas kurikulum. Kita panggil dia EMK. Dalam seni ada EMK, iaitu kita tentang sejarah, topografi. Macam mana nak bina sesuatu tempat tu, ikut keadaan yang macam mana kan? Suasana yang macam mana, topografi macam mana, topografi macam mana. Dia sangat banyak merangkumi pelbagai bidang-bidang lain. Okey. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Seterusnya, kita berkenalan dengan rumah tradisional Melayu. Okey, murid-murid kat rumah boleh buka buku teks kamu Buka muka surat. Muka surat 4. Muka surat 4. Buka muka surat 4. Buku teks tingkatan 5. Okey, cikgu tak nak baca semua. Cikgu akan ceritakan tentang yang highlight tu saja. Okey, yang dah bold dengan kuning tu. Okey, ciri-ciri dia ada tiang. Okey, bertiang, berpanggung dan juga bertangga. Okey, kamu kena tahu tentang ciri-ciri rumah tradisional ni. Sebab kita sekarang ni Nisa susah nak jumpa rumah tradisional. Okey, susah nak jumpa. Kalau ada pun kita tengok kat muzium ada model-model sahaja kan. Okey, seterusnya bumbung curam dan tinggi serta mempunyai perabung yang panjang. Ada murid tak tahu apa perabung. Nisa tahu tak? Saya tak tahulah perabung tu apa, cikgu. Okey, nanti cikgu tunjukkan apa yang dikatakan dengan perabung. Okey, hujung bumbung ditutup dengan tebar layar. Ada banyak perkataan yang klasik. Ya, betul. Sebab orang dulu-dulu dia kaya dengan budi bahasa. Okey, jadi kita kena pelajarilah untuk ni. Okey, seterusnya untuk bidang seni bina ni, apa yang penting untuk membina sesuatu rumah dan sebagainya. Okey, aspek pengudaraan, pencahayaan dan juga keselamatan tu sangat penting. Tak boleh kita buat, kita kena tahu pengudaraan rumah tu macam mana, cahaya dari mana. Okey, nak bina sesuatu kita kena ada ilmu. Okey, kena ada ilmu. Okey, seterusnya ini adalah keratan rentas ataupun kita nak tunjuk infografik yang berkaitan dengan rumah tradisional Melayu. Okey, yang pertama anjung dan serambi. Kita pernah dengar perkataan anjung dan serambi tapi kita tak tahu function dia, fungsi dia kita tak tahunya Nisa. Okey, saya ingat fungsi dia untuk berehat-rehat je cikgu, ambil angin, petang letih. Okey, dengar anjung kan. Okey, sebenarnya ruang untuk menyambut tetamu, tempat bersantai. Betul lah tu? Ya, bersantai, berbincang, mengadakan majlis kenduri dan melakukan aktiviti seperti menyirat bukan. Orang zaman-zaman dulu cara dia bertani kan, nelayan. Jadi ruang itulah sesuai untuk dia melakukan aktiviti dia. Okey, seterusnya rumah ibu. Dah ada rumah, masih lagi ada rumah ibu. Rumah ibu. Tinggi bahasa tinggi bahasa zaman dulu Rumah ibu ni tujuan dia untuk berbincang, tempat makan, tempat tidur dan tempat solat, ruang sembahyang. Okey. Seterusnya ni kita panggil pemeleh. Nak sebut pun cikgu takut salah. Pemeleh. Okey, tu tebal layar. Tadi kita ada dengar perkataan tebal layar, tapi kita tak tahu macam mana rupa dia. Itu adalah tebal layar. Dalam buku teks kamu ada kamu boleh tengok lebih jelas. Okey, seterusnya dalam seni bina tradisional rumah Melayu ni, rumah Melayu tradisional ada ukiran motif. Okey, dekat rumah dia ada ukiran motif. Okey, yang dalam buku teks kamu tu tentang ukiran motif lebah bergantung. Lebah bergantung. Okey, seterusnya antara rumah ibu dan juga dapur dia ada satu ruang.
Ya. Okey, antara rumah ibu dan dapur ada satu ruang yang dipanggil selang. Selang. Selang ni function dia ibarat koridor lah, macam jejantas, menghubungkan satu bangunan kepada satu bangunan. Itu yang kita panggil selang dalam rumah tradisional Melayu. Dan seterusnya ada dapur. Dapur cikgu tak perlu huraikan, dah tahu tempat memasak. Tenisa. Dan seterusnya ada pelantar. Okey, pelantar ni adalah ruang untuk penyediaan makanan dan tempat simpanan barang-barang. Okey, boleh cikgu teruskan? Silakan cikgu. Okey. Yang ni cikgu tak perlu hurai, cikgu dah huraikan tadi. Okey, terdapat banyak seni bina yang ada di Malaysia ni. Okey, contohnya seni bina rumah tradisional. Dalam seni bina rumah tradisional ni banyak lagi jenis-jenis rumah tradisional. Okey, ada rumah bujang, rumah baju kurung. Ana cikgu tunjuk okey, lepas tu kita akan belajari tentang pembinaan atau seni bina istana. Okey, dalam tajuk ni juga kita belajar tentang seni bina makam. Okey. Semua tu boleh dirujuk dalam buku teks ya? Ya, semua ada dalam lengkap. Maklumlah kalau tiba-tiba tak cukup waktu ke apa ke, buku teks ada. Buku teks ada. Cikgu akan merangkumi apa yang sempat je hari ni. Boleh cikgu. Dan kita akan juga pelajari tentang seni bina apa lagi? Masjid, seni bina rumah ibadat. Okey. Ni cikgu tunjuk, ini antara rumah tradisional, rumah bujang yang boleh dijumpai. Okey, lokasi dia di Kuala Terengganu. Okey, di Kuala Terengganu. Okey, kalau kamu nak tahu lebih lanjut boleh tengok dalam buku teks lah. Okey, cikgu terangkan sedikit. Dalam rumah tradisional, rumah bujang ni mempunyai kasau dan juga atap singgora. Okey, kasau dan juga atap singgora. Seterusnya rumah berpelih. Okey, yang ini terdapat di Terengganu juga. Okey, seterusnya rumah perabung panjang. Yang ini yang dikatakan dengan perabung tadi. Dia ada atap, di atasnya ada satu line. Okey, itu kita panggil dia perabung. Bentuk untuk menutup bumbung tu. Okey, itu adalah perabung panjang. Okey, seterusnya rumah Minangkabau. Yang ni cikgu tak perlu nak terangkan sangatlah, Nisa. Yang ni masih ada di Negeri Sembilan. Bila sebut Minangkabau, ni satu clue Bila soalan kertas satu keluar tentang Minangkabau, kamu ingat Negeri Sembilan je. Negeri Sembilan. Dia tak ada kat negeri lain. Tak ada negeri lain. Okey, Negeri Sembilan. Okey. Seterusnya rumah tiang 12. Banyak tiang dia, Nisa. Rumah tiang 12. Mana ada 12 tiang, cikgu? Yes, dia ada tiang. Dia didirikan 12 tiang. Lokasi dia di negeri Kelantan. Pada zaman dulu saya ni. Saya pernah tengok rumah ni kat depan cikgu. Saya pergi Kelantan. Masih ada ya ciri-ciri tradisional di Kelantan ya. Okey, pada zaman dulu, jumlah tiang tu sebenarnya menggambarkan kedudukan penghuni itu sendiri. Dia ada ciri-ciri dan dia ada maksud tersendiri. Biasanya golongan-golongan bangsawan yang mempunyai tiang yang banyak ni. Dia bukan orang yang biasa-biasa. Okey, seterusnya rumah Serambi Melaka. Boleh kita katakan setiap tempat, setiap negeri ada rumah-rumah tradisional yang tersendiri, yang mempunyai ciri-ciri binaan yang tersendiri. Okey, dia ada nilai-nilai nilai estetik yang tersendiri. Okey, seterusnya rumah bumbung perak. Nama pun bukan perak. Kalau kamu salah jawab, juga cikgu cubit. Tak adalah. Dah sebut kat sini rumah bumbung perak. Kamu jangan jawab soalan kat Melaka pula. Okey. Rumah ni dipanggil rumah bumbung perak yang terletak di Kuala Kangsar. Okey, di Kuala Kangsar. Seterusnya rumah kutai ataupun rumah potong patani. Pernah nampak tak rumah ni? Tak, yang ini tak pernah. Tak pernah nampak. Yang ni di mana? Di Ini murid-murid kita dia pernah nampak ni. Pernah nampak tak yang ni? Mungkin kalau buku teks tu ada. Rau, pernah nampak tak rumah ni? Siapa pernah pergi Perak? Aina orang Perak kan? Aina orang Perak. Ada tak rumah ni dekat Pasir Salak? Pernah pergi tak Aina? Tak pernah. Tak pernah. Mungkin Aina duduk rumah, maklumlah COVID sekarang ni kan. Betul. Tak apa, nanti dah lepas PKP kita dah kembali kepada normal. Aina boleh tengoklah rumah tradisional yang terletak di Pasir Salak Perak ni. Okey, rumah kutai. Okey, seterusnya rumah limas ataupun rumah baju kurung. Cikgu ada sebut tadi. Baju kurung bukan hanya pada pakaian. Fashion pakaian sahaja. Rumah pun ada rumah baju kurung. Unik nama dia, Nisa ada dia punya pembinaan, ada andai-andai dan juga tunjuk langit. Tapi tunjuk langit tu selalu saya jumpa dan rumah cikgu pun ada pasang. Ada juga tunjuk langit. Tunjuk langit tu biasanya masih dikekalkan lah. Okey, masih dikekalkan. Okey, seterusnya rumah perabung 5.
Kalau kamu tengok gambar ni, kan murid-murid tengok, pernah tengok tak iklan Adabi? Ya, yang itu. Kan melazatkan, kan dia buka tingkap tu. Ya. Okey, inilah rumah dia. Okey, rumah Perabung 5 mengekalkan ciri-ciri kemelayuan, kan, masih mengekalkan tiang yang tinggi. Okey, pembinaan dia masih ada tunjuk langit. Okey, seterusnya adalah rumah panjang. Okey, Anissa tahu kat mana? Sarawak, cikgu. Saya pernah pergi rumah panjang dekat Gonia. Wow, menarik. Seronok kat sana. Mereka sangat-sangat peramah penduduk di sana. Dia maksudnya diduduk semua orang dalam tu ya, dalam satu rumah. Keluarga, ada banyak keluarga dalam satu rumah. Okey, terima kasihlah berkongsi sebab cikgu tak sampai lagi Sarawak. Okey, tak sampai lagi Sarawak. Yang ini pun gambar ni cikgu ambil daripada Taman Mini Malaysia dekat Melaka. Okey, seterusnya adalah tadi kita belajar tentang rumah tradisional. Sekarang kita nak belajar tentang rumah ibadat. Murid-murid okey tak? Semua masih okey? Jangan stres. Cikgu kata apa? Senyum. Senyum je. Belajar seni kena relax, kena santai-santai. Jangan jangan stres. Okey, bagus. Cikgu teruskan dengan rumah ibadat. Okey, rumah ibadat ini adalah rumah yang orang kata tempat kita melakukan program atau apa-apa saja yang menuntut kepada keagamaan lah. Keagamaan sajalah. Jadi kita akan belajar yang pertama tentang rumah ibadat masjid. Masjid. Okey. Setiap binaan masjid ni mempunyai nilai estetika yang tinggi dari aspek reka bentuk dan juga hiasan. Kalau kita tengok hiasan dekat masjid, kita ada kerawang-kerawang geometri, betul tak? Arabic style. Betul. Itu yang menunjukkan pembinaan kita tu ke arah itu masjid, ke arah Islamik. Yang seterusnya cikgu kita ada apa lagi? Seterusnya kita ada masjid ni pula Nisa, kita ada banyak jenis. Ada masjid kampung laut, masjid Ubudiyah. Okey. Sultan Salahuddin. Yang ni selalu pergi dekat Yang ni glamour ni. Kalau kita tengok azan berkumandang dekat TV tu. Dekat TV dia akan keluar environment gambar masa tu kan. Ni adalah Masjid Sultan Salahuddin. Okey, ini masjid negara. Tapi masjid negara ni cikgu nak terangkan sedikit, dia special. Kenapa, sebab cikgu? apa? Tengok bumbung dia. Dia macam pokok kipas tu je, cikgu, bukan? Pokok kipas. Bukan, cikgu, ya? Rasanya ke pokok kipas? Macam payung pun ada juga, cikgu. Sebenarnya bumbung masjid negara kita, masjid negara kita bumbungnya dibuat ataupun orang kata diambil idea daripada sebuah payung yang dikuncupkan. Payung yang terbuka. Seterusnya Masjid Tengkera. Ni masjid-masjid lama Ini tapi saya pernah pergi. Pernah pergi dekat, juga. Dekat rumah bagus kawan Nisa. saya. Bagus Nisa. Banyak tempat yang menarik dia pergi. Okey, kita dah tahu tentang masjid. Jadi tak fair kita tak tahu tentang gereja pula. Betul, jadi kita akan belajar tentang rumah ibadat gereja. Apa yang dikatakan dengan rumah ibadat gereja ialah kita tengok seni bina dia, reka bentuk dia dan ragam hias dia. Mempunyai ciri-ciri yang melambangkan agama. Agama. Okey, kita tengok. Ni contohnya. Gereja St. Paul. Yang ni orang selalu pergi ambil gambar, cikgu. Ya, orang selalu ambil gambar sebab dia adalah jadi momen. Kita jadi itu bangunan bersejarah. Okey, bangunan yang bersejarah. Yang ni yang tertua yang terletak di Melaka. Okey, seterusnya adalah gereja Saint Anthony. Okey, kat mana dia terletak ni? Ini dekat Kuala Lumpur. Ya, betul. Dia terletak di Kuala Lumpur. Okey, seterusnya. Okey, ini adalah rumah ibadat Tokong. Tokong. Yang itu biasanya ialah dipengaruhi oleh reka bentuk dari China dan juga Tibet. Okey, kebanyakan tokong ini dihiasi dengan patung dan juga lukisan tertentu yang menggambarkan agama mereka. Okey, keagamaan. Ini contoh Tokong Sempotong. Kat mana terletak yang ni? Dekat Perak. Ya, dekat Perak. Jadi Aina ada masa free nanti ambil gambar cicit kan. Buat koleksi tempat-tempat bersejarah. Nanti kembali ke sekolah boleh kongsi dengan rakan-rakan. Ini, siapa pernah pergi ke tempat ni? Yang ini tak ni. Nisa tak pergi. Mungkin cikgu boleh tunjukkan apa lagi yang kita ada. Kita ada lagi. Kita pun masa agak mencemburui kita, cikgu. Tak apa. Kita pergi lebih lanjut tentang seni bina rumah kuil. Kita laju sikit, cikgu. Kita lajukan sikit. Okey, ini kuil Sri Mahariaman. Dekat Kuala Lumpur. Okey, seterusnya yang ni popular dekat Batu Cave Selangor. Okey. Saya pernah naik tangga tu. Pernah naik? Pernah cikgu, ya. Okey, kemudian ada kita ada Gurdwara. Apa itu Gurdwara yang ni Okey, yang ni Gurdwara ni yang tertua di KL lah. Terletak di KL. Seterusnya kita nak kena tahu juga tentang seni bina istana. Okey, apa contoh-contoh istana yang ada di negara kita? Yang pertama istana negara. Yang kedua
Istana Istana Iskandariah yang terletak di negeri Perak. Ya. Okey, seterusnya Istana Sri Menanti, Istana Maziah. Okey, itu adalah kategori istana. Ya. Dan yang seterusnya kita akan belajar tentang kompleks makam pula. Okey. Contoh makam yang ada adalah makam Diraja Mahmudiyah. Kita kena tahu ni apa yang ada di sekeliling kita. Ya. Seterusnya adalah kompleks makam Diraja Langgar. Okey. Kompleks makam Diraja Jugra ataupun makam almarhum Cikgu, semua gambar-gambar ni mereka boleh rujuk di buku teks Ya, ke? boleh. Jadi cikgu pergi lebih lanjut laju, kamu boleh rujuk sahaja buku teks. Tak apa cikgu, saya rasa waktu pun dah mencemburui kita cikgu. Tak betul. dapatlah kita nak habiskan, tapi tak mengapa rakan-rakan di sekolah pun boleh, boleh. di studio dan juga di rumah. Betul. Jangan lupa untuk rujuk buku teks, buat ulang kaji. Maklumlah rakan-rakan akan kembali ke sekolah tidak lama lagi. Kekal mengikut SOP dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Orang kata apa, kekal selamat dengan rakan-rakan pun jaga jarak sosial dan sebagainya. Baiklah, kita ingin mengucapkan terima kasih. Maaf je cikgu, waktu sangat-sangat mencemburui kita, banyak lagi kita kongsikan. Tapi jangan risau, kita ada buku teks untuk kita ulang kaji kembali. Terima kasih. Boleh rujuk buku teks. Ya, Cikgu Ju dari SMK Lancang dan juga rakan-rakan dari SMK Lancang Pahang, SMK Pancong Negeri Sembilan dan SMK Simpang Pulai Perak. InsyaAllah kita akan bertemu lagi dalam episod Road to Success SPM 2021 yang akan datang. Saya Nisa Kia. Assalamualaikum. Bye kawan-kawan semua. Lambai-lambai. Bye. Didik TV KPM. Merci Profesor. Syukran Ustaz. Terima kasih Profesor.